Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Awal Februari 2024, kita dikejutkan dengan satu berita. Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 kesalahan jenayah syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Dia berikutan dari petisyen yang dikemukakan oleh Peguam Nik Elin Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman. Dari 20 enakmen Kanun Jenayah Syariah yang dicabar, 16 disahkan terbatal dan hanya tinggal 4 sahaja. Tapi video kali ini bukanlah saya nak bahaskan tentang perundangan ataupun apa yang terjadi dalam mahkamah syariah. Jadi kita nak ceritakan tentang Kak Lin berkahwin dengan seorang mu'alaf. Bila kahwin dengan mu'alaf, kita travel, tak ada masjid lah. Okay? Dia nak semayang, dia sendiri yang nak semayang dengan Kak Lin. Takkanlah Kak Lin nak semayang seorang-seorang, dia dah masuk Islam. Takkan Kak Lin nak semayang tak ajak dia. Okay, jadi Kak Lin memimpin, bukan mengimamkan ya, memimpin. Macam pernah dengar. Tapi di mana ya? Yalah. Macam pernah kulit mukanya. Tapi di mana ya? Lama dahulu, dunia pernah kecoh tentang seorang wanita Muslim yang mengimamkan solat Jumaat di US, siap baca khutbah lagi. Saf lelaki dan perempuan bercampur. Jadi siapa dia ni? Okay, dia ialah Aminah Wadud, warga negara US, lahir dari keluarga Kristian Methodist dan masuk Islam semasa belajar degree. Ada master dalam kajian Timur Dekat, PhD dalam bahasa Arab dan pengajian Islam, pengurusan kajian Al-Quran dan tafsir. Boleh dikatakan dia ni pakar dalam bahasa Arab, pengajian Islam dan tafsir Al-Quran. Kalau dah faham agama, tafsir Al-Quran lagi kan, macam mana boleh sampai tahap dia jadi imam wanita ni, mengimamkan jemaah yang bercampur lelaki dan perempuan? Okey, inilah dia yang dinamakan sebagai feminis Muslim. Okay, feminis yang memperjuangkan kesertaan jantina dalam ajaran Islam. Lelaki jadi imam, wanita pun boleh. Lelaki jadi wali dan saksi perkahwinan, wanita pun boleh. Hatta sehingga harta pusaka perlu dibahagikan sama rata lelaki dan wanita. Wanita ada tempoh iddah, lelaki pun perlu ada juga. Bagi feminis Muslim, Al-Quran dan hadis perlu ditafsirkan semula mengikut konteks zaman terkini. Mana-mana hukum syarak yang kelihatan mendiskriminasi wanita, dia perlu dinilai semula kerana bagi mereka, hukum tersebut hanya sesuai untuk zaman dahulu sahaja, bukannya sekarang. Dan juga tidak sekadar gigih memperjuangkan kesamarataan hak wanita dalam Islam, dia juga memperjuangkan pluralism dan bahkan LGBTQ, semuanya atas nama perjuangan hak asasi manusia. Menariknya, Aminah Wadud pernah jadi tenaga pengajar di salah satu pusat pengajian Islam di Universiti Awam Malaysia sekitar tahun 1989 sehingga 1992. Di Malaysia, Aminah Wadud dengan kepakarannya dalam tafsir Al-Quran telah berjaya menyiapkan sinertasinya dan menjadi fenomena yang kemudiannya menjadi rujukan utama kepada feminis Muslim di seluruh dunia. Tulisannya ini merupakan satu tafsiran semula terhadap Al-Quran berkenaan isu seputar wanita dan kesetaraan gender. Segala perkara yang berkenaan hukum wanita di dalam Al-Quran ditafsirkan bersesuaian dengan konteks zaman moden. Dan semasa di Malaysia jugalah, dia bersama sekumpulan wanita Muslim profesional telah mengasaskan satu NGO. Sebuah NGO yang agak banyak timbul kontroversi di tanah air kita ini, Sister in Islam, SIS. Jadi siapakah mereka ini? Merupakan satu NGO feminis yang mengaku memperjuangkan hak-hak wanita dalam Islam. Satu NGO yang banyak membantu para wanita yang terinaya dalam perkahwinan, keganasan rumah tangga, dan mereka bagi hikmat nasihat undang-undang secara percuma, bengkel celik undang-undang, pencerahan tentang proses dan prosedur sistem kehakiman, dan banyak lagi bantuan yang mereka berikan kepada wanita-wanita, khususnya dalam penyelesaian kepada masalah rumah tangga. Okey, part membantu wanita ni sangat-sangatlah bagus dan patut kita puji. Tetapi
Misi feminis SIS ini tidak cukup sekadar membantu wanita yang tertindas sahaja. Mereka bahkan pergi lebih jauh daripada itu. Untuk hidupkan perjuangan mereka di Malaysia, SIS mengambil langkah aktif dalam perundangan yang bukan sekadar beri pandangan guaman semata-mata. Mereka dengan beraninya mencabar undang-undang Islam, negeri dan dasar atas nama Islam. Kerana antara perjuangan utama mereka adalah pembaharuan undang-undang dan dasar. Kenapa nak ubah pembaharuan undang-undang dan dasar ni? Sini saya cerita. Sebab bagi SIS, undang-undang dan dasar sekarang banyak yang masih mendiskriminasi wanita dan kelompok minoriti yang tertindas. Tak demokrasi, masih mengekang hak kebebasan dan tidak adil di mata mereka. Untuk itu, pertubuhan SIS ini banyak terlibat dalam pembuat dasar, media, NGO dan kumpulan wartawan untuk jalankan kempen pembaharuan undang-undang dan dasar. Okey, siapa yang pernah buka laman web mereka? Di bahagian About Us, anda akan perasan SIS secara jelas mengaku tujuan mereka ditubuhkan adalah untuk menangani ketidakadilan yang dihadapi wanita di bawah undang-undang syariah dan pembacaan kritis terhadap Al-Quran melalui pendekatan hermeneutik. Dengan kata lainnya, apa yang nak disampaikan adalah wanita ditindas di bawah undang-undang syariah. Undang-undang syariah tidak adil dan diskriminasi wanita. Dan Al-Quran itu sendiri perlu ada satu tafsiran baharu yang menepati nilai keadilan dan keserataan jantina zaman moden. Ingat Aminah Wadud? Pengasas SIS Islam, pengasas Sister in Islam yang tafsir semula pemahaman Al-Quran yang aspek feminis tadi tu. Maka tak heranlah jika kita dapat lihat banyak tindakan-tindakan SIS yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti mempertikaikan syariat yang jelas termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka mempertikaikan tafsiran Al-Quran yang diusahakan oleh ulama dan ahli faqih terdahulu. Bagi mereka, teks-teks sumber Islam perlu ditafsir mengikut konteks sejarah dan budaya. Syariat yang ada sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Mereka juga berani mempertikaikan fatwa dan institusi agama. Undang-undang jenayah syariah negeri dicabar atas sebab Mahkamah Syariah Bawah Negeri tak ada kuasa buat undang-undang jenayah. Hanya persekutuan sahaja yang ada kuasa buat akta jenayah tersebut. Dan mereka juga menyokong golongan Sonsang atas nama hak asasi manusia. Atas tindakan-tindakan SIS yang sudah melampaui batas ajaran Islam. Pada tahun 2014, Majlis Agama Islam Selangor secara rasminya telah meruatakan satu fatwa yang mengisytiharkan Sister in Islam serta mana-mana pertubuhan lain yang mempromosikan liberalism dan pluralism agama menyeleweng daripada ajaran Islam. Sebenarnya, Selangor bukanlah negeri yang pertama yang labelkan Sister in Islam ni menyeleweng. Pada tahun 2006, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) telah membincangkan isu aliran pemikiran liberal dalam satu persidangan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa MKI kali ke-74. Hasil dari muzakarah tersebut telah diputuskan bahawa gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah. Pada tahun yang sama juga, beberapa negeri lain juga menerima pakai keputusan fatwa muzakarah tersebut. Cuma tidak diwatakan seperti mana Selangor lah. Setelah sistem Islam ini diisytiharkan sesat dan menyeleweng, mereka berusaha untuk memfailkan semula kehakiman ke atas fatwa tersebut. Namun malangnya, mereka masih belum berjaya untuk membuat fatwa itu dibatalkan. SIS tak dapat batalkan fatwa dengan berlawan dengan pihak berkuasa agama negeri. Jadi mereka lawan dengan bawa kes ini ke Mahkamah Persekutuan atas beberapa perkara dari fatwa ini yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.
Okey, kita patah balik sikit pada kes Nik Elin yang buat petition cabar enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Saya tertarik dengan hujah Hakim Sabah yang kata Nik Elin ni tiada locus standi pun untuk buat petition cabar enactment kerajaan negeri. Nik Elin kata dia bergerak sendiri tanpa ada sesiapa di belakang dia. Dan dia juga kata dia bukanlah anggota ahli SIS. Kononnya lah kan. Jadi untuk apa perlunya kehadiran SIS sebagai amicus curiae atau sahabat mahkamah masa kes Nik Elin hari tu? Berdasarkan pengakuan Nik Elin sendiri dalam podcastnya, kita boleh perasan satu pattern yang sama antara mereka ni, pattern feminis Muslim. Dan kalau kita perasan, sangat banyak kontradik yang dilakukan oleh golongan feminis pada musim ini. Mereka kata mereka perjuangkan nasib wanita yang dizalimi dalam perkahwinan. Mereka berawareness tentang hal-hal wanita dalam Islam, dan mereka juga ajar prosedur kehakiman supaya wanita boleh dapat hak mereka dalam Islam melalui undang-undang keluarga Islam. Okay, satu sudut nampak seperti mahu selamatkan wanita dengan mengajak kembali kepada hukum Islam. Dalam masa yang sama juga, mereka petikai fatwa autoriti agama yang diputuskan dengan sangat teliti. Mereka petikai syariat Allah yang jelas termaktub dalam Al-Quran seperti menutup aurat, poligami, kadar faraid wanita dan juga hudud. Bahkan katanya Al-Quran dan hadis perlu ditafsir semula mengikut konteks zaman moden. LGBTQ dengan jelas salah di sisi agama, sains dan juga moral yang sepatutnya dikekang, namun mereka sokong atas nama hak asasi manusia. Macam kes Nik Elin ini, dia kata dia imamkan suami dia yang mu'alaf itu. Tudung bukan perintah Allah, dan dia tafsir Al-Quran ikut dia, bukan ikut disiplin ilmu tafsir yang disusun ketat oleh ulama. Kemudian bila dia buat petition, dia mencabar enactment kanun syariah negeri. Dia kata dia buat itu untuk selamatkan mahkamah syariah. Macam mana orang yang buat ibadah tidak mengikut hukum syariah boleh dikatakan dia nak selamatkan mahkamah syariah? Sangat ironik. Jadi nampak kan pattern tu? Itulah dia idea feminis Muslim, mengaku memperjuangkan hak wanita Islam, dalam masa yang sama berani mempertikaikan syariat Allah yang disusun cantik melindungi wanita. Kadang saya terfikir, nak dibawa ke mana idea feminis Islam ni? Pendidikan tentang hak wanita dalam Islam tu bagus, tetapi bukanlah sampai melampaui batas sehingga mempertikaikan syariat yang telah pun termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Jika berlaku penindasan ke atas wanita, apa yang perlu dilihat ialah siapa sebenarnya yang menindas. Jika pihak suami, bawa dia ke muka pengadilan. Jika rasa proses pengadilan yang lama dilihat menzalimi dan menyusahkan wanita, mungkin yang perlu diperbetulkan adalah proses dan pengurusan. Yang perlu adalah gesa mereka untuk buat seperti mana syarak suruh, pemudahkan urusan orang. Islam adalah agama yang sangat melindungi wanita sebenarnya, jika kita kaji dengan mendalam lah. Adapun jika berlaku penindasan, barangkali yang salah adalah manusia itu sendiri, bukanlah syariat Allah, Tuhan yang menciptakan alam yang hebat ini.